Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tulihu li ma ashkala hatta yufham innaka anta ta'lamu wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Wala hawla wala quwwata illa billahil alim azim, amma ba'du. Pertama-tamanya sama-sama kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah pun melewati satu bulan, iaitu bulan Rejab baru-baru ini. Sekarang kita berada pada satu bulan lagi, iaitu bulan Sya'ban. Yang mana bulan Sya'ban ini adalah sesuatu yang dilupakan oleh ramai umat Islam. Jadi pada malam ini, dengan kerjasama bersama Masjid Al-Mustaqim, Taman Nirwana Ampang, kita sama-sama akan menyusuri tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban. Iaitu pada malam ini kita telah pun berada pada 5 Sya'ban, yang mana hanya tinggal 10 hari sahaja lagi untuk kita sampai kepada bulan, iaitu malam nisfu Sya'ban. Kalau nak diikutkan kepada bulan Masihinya, akan jatuh pada 8 hari bulan April, iaitu hari Rabu selepas daripada waktu maghrib. Itulah jatuhnya malam nisfu Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban ini, sebagaimana yang disebut oleh baginda Nabi SAW, Rajabu syahrullahu Sya'banu syahril wa Ramadana syahrul ummati. Rajab adalah bulan Allah, iaitu untuk kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keampunan kepada Allah di atas segala dosa dan perilaku kita yang tidak baik. Sya'ban adalah bulanku, iaitu bulannya Rasulullah SAW, dan Ramadan bulan umatku, yang mana diturunkan Al-Quran untuk kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. Maka dengan itu, sebagaimana yang disebut di dalam kitab Tahfatul Ikhwan, riwayat daripada Atha bin Yasar radhiyallahu taala, bulan Sya'ban ini banyak perkara-perkara, ataupun pada malam nisfu Sya'ban itu banyak perkara-perkara yang akan berlaku. Jadi pada malam ini kita akan membacakan daripada kitab Risalatul Kasyafil wal Bayani an Fadailil Lailati Nisfi min Sya'ban, iaitu seorang ulama besar Al-Azhar Al-Sharif pada kurun ke-8, seorang muhadis bernama Syekh Salim Al-Sanhuri rahimahullah ta'ala, telah menulis satu risalah tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban ini. Setelah kita melewati bulan Rejab dengan peristiwa Isra' wa Mi'raj, maka dengan itu kita didatangkan bulan Sya'ban ini agar kita menghayati bulan Ramadan yang akan datang. Bulan Rejab dan Sya'ban dijadikan sebagai kelas persediaan untuk memasuki gerbang Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak melepaskan peluang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan memperbanyakkan bersolat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau pada malam Lailatul Qadar kita mencari-cari Lailatul Qadar itu pada bulan Ramadan yang tidak diketahui bilakah datangnya. Tetapi bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban telah kita ketahui, telah kita diberitahu tentang
kedatangan nisfu Sya'ban itu. Maka itulah kita rebutlah peluang pada malam nisfu Sya'ban itu untuk kita memperbanyakkan berdoa kepada Allah dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan segala dosa kita dan menghapuskan musibah yang melanda negara kita ini. Bulan Sya'ban ini ada berbagai-bagai nama. Disebut sebagai Lailah Al-Mubarakah. Kerana apa? Kerana malam yang berkat. Malam yang berkat di mana pada malam tersebut malaikat turun menghampiri bumi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha taala, dia mendengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yusilhullahu khaira fil arba'i layalin sahhan wa zakara minha lailatan nisfi min Sya'ban. Allah melimpahkan kebaikan pada 4 malam, dan dari keempat-empat malam tersebut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut malam nisfu Sya'ban. Disebut juga sebagai Lailah Al-Qasamah ataupun Al-Taqdir. Kerana apa? Kerana itulah pembahagian qada' dan kadarnya manusia itu. Apabila tiba malam nisfu Sya'ban, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Atha' Ibn Yasar, malaikat maut menulis nama orang yang akan meninggal dunia pada bulan Sya'ban tersebut sehingga bulan Sya'ban berikutnya. Sesungguhnya seseorang itu melakukan kezaliman, kejahatan, bernikah dan menanam tanamannya, sedangkan namanya telah dipindahkan dari dewan orang yang hidup kepada dewan orang yang mati. Tidak ada satu malam selepas malam Lailatul Qadar yang lebih mulia daripada malam nisfu Sya'ban. Dalam satu riwayat lagi juga disebutkan, di mana beliau telah berkata, idza kana lailatul nisfi min Sya'ban nudu'i fi ila malakil mauti sahifatun fayaqalu. Apabila tiba malam nisfu Sya'ban, diserahkan kepada malaikat maut sahifah. Apa itu sahifah? Buku yang mengandungi nama makhluk yang hendak meninggal dunia. Maka dikatakan kepadanya, iqbid man fi hazihi sahifah, cabutlah nyawa orang-orang yang terdapat namanya di dalam sahifah ini. Moga-moga kita tidaklah terdapat nama kita dalam itu, kerana kita nak dipanjangkan umur oleh Allah SWT dalam ketaatan. Fa innal abdu liya'rishul akhrash. Seseorang hamba itu menanam tanaman, menikahi pasangannya dan membina bangunan, sedangkan namanya telah diletakkan dalam kalangan orang-orang yang mati. Allahu Rabbi. Tidaklah malaikat maut menunggu, melainkan saat dia diperintahkan mencabutnya, maka dia pun mencabutkannya. Itu sebab Uthman ibn Muhammad ibn al-Mughirah ibn al-Aqfash, dia berkata, tuqta'ul ajalu min Sya'ban ila Sya'ban wa innar rajula la yankihu wa qad kharaja ismuhu fil mauta. Diputuskan semua ajal daripada satu Sya'ban kepada Sya'ban berikutnya. Sesungguhnya seseorang itu bernikah sedangkan namanya telah dikeluarkan dalam dewan orang yang mati. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya juga Sya'ban ini disebut juga dengan nama-nama yang akan memberikan kebaikan kepada kita. Dalam riwayat yang lain disebutkan sebagai Lailah At-Takfir, iaitu malam penghapusan dosa. Agar kita itu memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam itu. Kerana Imam Al-Subki di dalam tafsirnya mengatakan, sesiapa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah, nescaya akan dihapuskan dosa-dosanya selama setahun. Sesiapa yang menghidupkan malam Jumaat akan dihapuskan dosanya selama seminggu. Dan pada malam Lailatul Qadar dihapuskan dosanya seumur hidup. Disebut sebagai Lailah Al-Ijabah, malam diperkenankan permohonan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala
sebagaimana yang telah kita bacakan, Ibnu Umar radhiyallahu taala mengatakan 5 malam yang tidak ditolak doa padanya malam Jumaat. Malam pertama bulan Rejab telah pun berlalu. Malam nisfu Sya'ban dan 2 malam hari raya Aidilfitri dan Idul Adha. Itu sebab kita nak menghidupkan malam itu agar kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala permohonan kita. Disebut sebagai Lailah Al-Hayah. Dirawatkan oleh Ishaq, salah seorang daripada ulama, bin Rahuwiyah, dengan sanadnya daripada Wahab Al-Munabih mengatakan, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, tidak akan mati seseorang di antara Maghrib dan Isyak kerana pada ketika itu malaikat maut turun, sedang sibuk mengambil suratan daripada Tuhan semesta alam. Disebut juga sebagai Id al-Malaikah kerana ia merupakan hari raya bagi para malaikat. Hari raya bagi para malaikat. Hari raya kita Aidilfitri, Idul Adha. Adapun Abu Abdullah Tahir Ibnu Muhammad bin Ahmad Al-Haddadi di dalam kitabnya Uwan Al-Majalis mengatakan sesungguhnya para malaikat di langit mempunyai 2 malam raya sebagaimana orang Islam yang mempunyai 2 hari raya. Hari raya bagi malaikat ialah malam pelepasan iaitu malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Manakala hari raya orang mukmin ialah hari raya Aidilfitri dan juga hari raya Idul Adha. Disebut juga sebagai Lailah Asy-Syafa'ah kerana malam syafaat ketika itu. Pada malam tersebut termakbulnya kesempurnaan syafaatnya baginda Nabi SAW kerana baginda memohon syafaat pada umatnya pada malam ke-13 Sya'ban. Pada malam tersebut Allah menganugerahkan kepada baginda SAW memberikan syafaat kepada 1/3 daripada umatnya. Malam yang ke-14 pula diberikan 2/3 daripada umatnya, dan pada malam yang ke-15 Rasulullah SAW diizinkan memberikan syafaat kepada seluruh umatnya melainkan orang yang melarikan diri daripada Allah seperti seekor unta yang lari daripada tuannya, iaitu orang yang berterusan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disebut di dalam tafsir Al-Kabir karangan Fakhruddin Ar-Razi, tentang perkara ini. Daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana jalisan fi tilkal lailati fa nazala alaihi Jibril faqala, bahawa sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk pada malam itu, maka turun Jibril alaihi salam kepada baginda lalu berkata, innallaha tabaraka wa ta'ala qad a'taqa minan nari nisfa ummatika. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerdekakan setengah daripada umatmu daripada api neraka. Beruntunglah orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu, kerana ia disebut sebagai Lailah Al-Bara'ah, malam perlepasan. Lailah Al-Barakah, malam keberkatan. Lailah Al-Ta'zim, malam kebesaran. Lailah Al-Qadar, malam penentuan. Lailah Al-Ghufran, malam pengampunan. Lailah Al-Itq min An-Nar, malam pembebasan daripada api neraka. Terlalu banyak kelebihan malam nisfu Sya'ban ini untuk kita hidupkan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Hadis ni hadis mursal. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in daripada Nabi SAW tanpa menyebut nama sahabat yang menjadi perantaraan di antara tabi'in dengan Nabi SAW. Itu disebut sebagai hadis mursal. Daripada Kathir Ibn Murrah berkata, sabda Rasulullah SAW, innallaha la yattalimu layla nisfi min Sya'ban fayaghfiru la ahli al-ardi illa rajulaini musyrikun aw musahin. Sesungguhnya Allah menilik hambanya pada malam nisfu Sya'ban, maka Allah mengampunkan penduduk bumi melainkan 2 golongan manusia yang tidak diampunkan oleh Allah. Pertama,
orang yang musyrik iaitu orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang musyahin iaitu orang yang bermusuhan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Ibn Hibban dengan sanad yang marfu daripada Khathir bin Ibn Murrah daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu dengan lafaz sedemikian juga. Begitu juga dalam beberapa lagi riwayat di mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala menceritakan faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalal lailat, pada satu malam aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hilang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana ke malam itu adalah giliran Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Maka seorang wanita yang menunggu suaminya itu gilirannya, maka aku pun keluar mencarinya dan aku menemui baginda sallallahu alaihi wasallam di Baqi. Baqi ni apa? Perkuburan yang ada di Madinah. Sedang mendongakkan kepalanya ke langit, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada aku, adakah kamu takut Allah dan Rasulmu menzalimumu, wahai Aisyah? Engkau takut ke aku meninggalkan kamu, menzalimi kamu? Maka dijawab oleh Aisyah radhiyallahu taala, aku berkata, bukan begitu wahai Rasulullah, aku cuma menyangka kamu mendatangi isteri-isterimu yang lain. Ini naluri seorang wanita yang ada sifat cemburu. Dicari oleh Sayyidatina Aisyah, Rasulullah risau, takut dia kalau Rasulullah pergi ke bilik-bilik isteri yang lain, sedangkan malam itu adalah gilirannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Aisyah, innallaha azza wa jalla yanzilu ila sama'id dunya lailatin nisfi min sya'ban fayaghfiru la aksyara min adadi sya'ri ghanami banil qalbi. Sesungguhnya Allah SWT turun ke langit dunia. Turun ini bukannya Allah turun. Ini kena faham. Iaitu yang turun ialah rahmatnya Allah atau perintahnya ataupun malaikat, simbolik daripada masa mustajab doa. Bukan kita katakan Allah itu turun. Itu berhati-hati dalam kita memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak jatuh kepada kekufuran yang mengatakan Allah itu turun naik. Kerana hadis menyebutkan yanzilu rabbana kullu yaumin ila sama'id dunya. Setiap hari Tuhan turun ke langit dunia. Maksudnya apa? Maka ditakwilkan oleh para ulama. Adapun ulama-ulama salaf, mereka tafwid menyerahkan bulat-bulat kepada Allah pengertiannya. Kemudian apabila datangnya fitnah bagi orang yang mengatakan Allah itu turun naik, datanglah ulama terpaksalah mentakwilkan ayat itu ataupun hadis mutasyabihat ini, iaitu yang turun ialah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah SWT akan mengampunkan dosa-dosa hambanya lebih banyak daripada bilangan bulu kambing Bani Kilab. Bani Kilab ini adalah di antara kaum yang paling banyak menternak kambing. Bayangkan, pada malam itu kita menghidupkan amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang baik, maka berapa banyak bulu kambing, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Rabbi. Yang mana Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Dosa kita banyak. Malam ni Syaban adalah malam aku, kata Sayyidatina Aisyah, giliran aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam itu Rasulullah bermalam di sisiku. Tatkala tengah malam aku kehilangan baginda dari atas tempat tidurku. Dipegang-pegang dengan berapa? Tak ada suami. Macam isteri tuan-tuan lah. Pegang-pegang suami, tak ada. Mana pergi? Tapi malam lockdown pada waktu PKP ini, puan-puan bolehlah bergembira, suami senantiasa ada di rumah kan. Maka kata Sayyidatina Aisyah, demi Allah alas kain tempat tidurku ini bukanlah kain bulu yang ditenun dengan sutra atau kapas. Kain apakah itu? Jawab Aisyah, ini adalah kain bulu dan isinya daripada bulu unta. Maka aku mencari siapa? Mencari Nabi SAW di bilik-bilik isterinya yang lain, tetapi aku tidak menemuinya. Lalu aku kembali semula ke bilikku dan aku mendapati baginda seperti selai baju yang jatuh ke tanah sedang sujud, dan baginda menyebut di dalam sujudnya, sayyidah laka sawadi wa khayali,
telah sujud kepadamu jasad dan wajahku. Ini doanya Rasulullah SAW. Sujud kepada Allah. Kerana tanda orang yang takut ialah orang yang bersyukur kepada Allah memperbanyakkan sujud. Dan Rasulullah pun menyuruh kepada sahabat memperbanyakkan sujud. Wa amana bika fuadi. Telah beriman denganmu kalbuku. Wa hadhihi yadi wa ma janaitu biha ala nafsi. Inilah tanganku dan jenayah ke atas diriku. Ini Rasulullah yang maksum mengaku kepada Allah tangannya itu melakukan jenayah yang telah aku lakukan dengannya. Ya aziman yar jali kulli azim. Wahai Tuhan yang maha besar yang diharapkan oleh segala yang besar. Rasulullah minta ighfir zanbal azim. Ampunilah dosaku yang besar. Rasulullah maksum, kita yang banyak dosa. Ighfir zanbal azim. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Telah sujudlah wajahku kepada Allah yang menciptakannya, membentukkan rupa parasnya, memberikan pendengaran dan penglihatan. Kemudian Rasulullah SAW angkat kepala, kembali sujud lalu membaca A'udzu biridhaka min saqatik. Aku memohon perlindungan dengan keredaanmu daripada kemurkaanmu. Wa bi'afwika min iqabik wa bika minka la usi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik aqulu kama qala akhi Daud alaihi salam. Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan keredaanmu daripada kemurkaanmu. Memang redha Allah melebihi kemurkaan Allah. Dengan keampunanmu daripada balasanmu, denganmu daripada azabmu, tidak terhitung pujian ke atasmu. Engkau adalah sebagaimana pujianmu ke atas zatmu. Aku berkata sebagaimana yang pernah dikatakan oleh saudaraku Daud. U'affiru wajhi fit turabi li sayyidi wa haqqu lahu an yasjuda. Aku menyembam mukaku. Rasulullah sujud betul-betul. Itu sebab kaedah sujud ini tekan betul-betul. Memberatkan. Ke tanah bagi Tuhanku dan berhaklah baginya sujud kepadanya. Kemudian Rasulullah pun bangun lagi. Sujud lagi kepada Allah. Allahumma rzuqni qalban taqiyan la kafiran wala saqiyya. Ya Allah, kurniakan kepadaku hati yang bertakwa, yang benar-benar takut kepada Allah, suci bersih, hati yang bersih, kerana hati inilah yang ditelek oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kufur dan tidak cilaka. Kemudian Rasulullah pun beredar daripada tempat sujudnya, masuk bersamaku dalam satu selimut, kata Sayyidatina Aisyah. Tercungap-cungap baginda. Lalu Rasulullah SAW ketika itu tercungap-cungap Sayyidatina Aisyah. Berdebar-debar Rasulullah masuk dalam satu selimut bersama Sayyidatina Aisyah. Tercungap-cungap, berdebar-debar. Maka ditanya oleh Nabi kepada Sayyidah Aisyah, nafas apakah itu laku aku memberitahu baginda? Kemudian baginda menyapu lututku dengan tangannya dan bersabda, kasihan. Kedua-dua lutut ini tidak akan kita pertemukan pada malam ini. Meninggalkan isterinya. Sayyidatina Aisyah cantik, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Berbeza dengan isteri kita lah. Jadi pada malam itu tinggalkanlah isteri kita sebentar. Kerana di antara ini sebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Minhajul Abidin. Yang menjauhkan seseorang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dunia, manusia, isteri termasuk manusia yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu dan juga syaitan. Pada malam nisfu Sya'ban Allah menurunkan perintahnya ke langit dunia, lalu dia mengampunkan hamba-hambanya melainkan orang yang musyrik dan musyahin. Apa kata Ibnu Al-Mubarak? Aku mendengar Al-Auza'i mentafsirkan makna musyahin
dengan makna setiap pelaku bid'ah yang memisahkan diri dari jemaah ahli sunnah wal jamaah dan ummahnya Nabi SAW. Apabila kita mengatakan ahli sunnah wal jamaah, di dalam kitab Ittifaq As-Sadah Al-Muttaqin, Al-Hafiz Murtada Az-Zabidi menyebutkan, iza utlika ahlus sunnati wal jamaati fal muradu bihim al-asyairah wal maturidiyah. Jika diitlakkan, digunakan lafaz as-sunnah, sebab ramai orang mengaku ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah dan sebagainya. Dilafazkan as-sunnah wal jamaah, maka yang dimaksudkan dengan mereka ialah golongan al-asyairah dan maturidiyah. Jadi jangan kita tertipu. Kalau ada orang yang mendakwa sebagai ahli sunnah wal jamaah tetapi tidak mengikut jalan yang dibawa oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dalam satu riwayat daripada Al-A'azi menyebutkan, bukanlah musyahin tu orang yang tidak bertegur sapa dengan orang yang lain. Bukan. Tetapi musyahin ialah orang yang di dalam hatinya terdapat sifat benci terhadap sahabat Rasulullah SAW, seperti golongan Syiah yang difatwakan sesat oleh Majlis Fatwa Kebangsaan kita. Diriwayatkan daripada Umar Ibn Hani, aku bertanya Ibn Salban tentang makna musyahin, maka beliau berkata, iaitu orang yang meninggalkan sunnah Nabi SAW, orang yang menikam umatnya dan menumpahkan darah mereka. Itu sebab disebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Abdullah bin Umar meriwayatkan, yatli'ullahu tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min sya'ban fayaghfiru li ibadihi illa li ithnaini musahinun aw qatilu nafsin. Pada malam nisfu Sya'ban, Allah menilik makhluknya. Maka Allah mengampunkan hambanya melainkan dua golongan, iaitu orang yang memutuskan silaturahim dan orang yang membunuh orang lain. Jadi pada malam itu adalah malam yang mustajab doa. Sebagaimana yang disebut oleh Abu Darda bahawa Rasulullah bersabda, pada malam nisfu Sya'ban rahmat Allah turun ke langit dunia. Lailatul nisfi min Sya'ban yadbihu rahmanu azza wa jalla ila sama'id dunya. Turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini, lalu memerhatikan amalan hamba-hambanya. Maka Allah mengampunkan orang-orang yang minta keampunan dan menerima taubat orang yang bertaubat kepadanya. Maka pada malam itu untuk kita memperbanyakkan taubat kepada Allah. Kerana Allah Subhanahu wa taala tu innallaha ghafurur rahim. Sebagaimana yang disebut dalam hadis Arba'in, hadis 40 yang disusun oleh Al-Imam Al-Muhyiddin Yahya bin Syarif An-Nawawi rahimahullah ta'ala, menyebutkan an Anasin bin Malik radhiyallahu anhu ta'ala, bahawa Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala meriwayatkan bahawa dia mendengar Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala, bersabda tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya ibni Adam, wahai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan ampuni engkau, dan aku tidak peduli betapa banyak dan besarnya dosa engkau itu. Wahai anak Adam, andai dosa engkau memenuhi ruang antara langit dan bumi, lalu engkau minta keampunanku, nescaya aku akan ampun semuanya. Ya ibnu Adam, innaka law anastani yuqrabi ardi khataya summa laqiyatani la tusyrika fi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Jika engkau datang kepadaku, kata Allah, dengan kesalahan yang memenuhi bumi, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak mensyirikkanku sedikit pun, maka akan aku temui engkau dengan keampunan sepenuh bumi juga. Maka dengan itu, pada malam itu malam yang penuh dengan keberkatan, malam untuk kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbanyakkan istighfar, perbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tiba malam nisfu Syaban dan telah berlalu sepertiga malam. Sepertiga malam iaitu pada waktu tahajud. Pada waktu tahajud. Maka rahmat Allah turun ke langit dunia, lalu Allah berfirman, adakah terdapat orang yang berdoa, maka aku akan memakbulkan doanya. Malam itu kita minta, tuan-tuan, agar Allah SWT menghapuskan coronavirus yang melanda negara kita ini. Agar Allah SWT menyelamatkan negara kita pada malam itu. Dengan kita bermunajat benar-benar kepada Allah SWT. Dengan juga kita boleh bertawasul juga kepada baginda Nabi SAW. Kerana bulan Syaban ini adalah bulannya Rasulullah SAW, untuk kita memperbanyakkan menyebut nama baginda Nabi SAW. Apabila kita mengatakan bertawasul kepada baginda Nabi SAW, iaitu Rasulullah itu menjadi wasilah, perantaraan di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, agar Rasulullah SAW mendengar rintihan kita, dan Rasulullah SAW juga akan berdoa kepada Allah SWT agar dihapuskan segala musibah yang menimpa kepada umatnya pada hari ini. Apakah tak boleh kita bertawasul? Boleh. Kita ahli sunnah wal jamaah mengakui tentang tawasul itu diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kiaskan tentang coronavirus, tentang kemarau yang berlaku di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Bilal bin Haris Al-Muzari pergi ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu kemarau. Mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, istasqil li ummati fa innahum qad halaqu, pohonlah kepada Allah agar diturunkan hujan untuk umatmu, kerana sesungguhnya mereka telah binasa. Kalau kita dapat peluang pergi ke makam Rasulullah, ya Rasulullah, pohonlah kepada Allah agar hilangkan coronavirus ini daripada negara kita khasnya dan amnya, negara umat Islam seluruhnya, dan menyelamatkan umat Islam yang sedang binasa sekarang ini. Begitu juga kita bertawasul dengan orang-orang yang dekat dengan Allah SWT, iaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, minta hujan dengan perantaraan Al-Abbas, bapa saudara Rasulullah. Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyina fatasqina, wa inna latawassalu ilaika bi'ammi nabiyina fasqina. Ya Allah, aku bertawasul kepadamu dengan Nabi kami, maka turunkanlah hujan kepada kami. Dan sesungguhnya kami bertawasul kepadamu dengan pakcik Nabi kami, maka turunkanlah hujan kepada kami. Hadis ini sahih. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang tak boleh kita sangkal lagi, Imam Bukhari itu telah pun menyaring segala hadis-hadis dan meletakkan hanya hadis-hadis yang sahih saja di dalam kitabnya. Itu di antaranya. Itu sebab apabila tiba malam nisfu Syaban ini, kita rebutlah dengan sebenar-benarnya. Yang pertamanya, untuk kita memperbanyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berdoa sebagaimana yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa amalan yang boleh kita buat pada malam nisfu Syaban itu, tuan-tuan? Di antaranya ialah menghidupkan dengan solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih sebagaimana yang pernah kita menghidupkannya, diajar oleh Nabi SAW kepada bapa saudaranya Al-Abbas dan kaum kerabat baginda Nabi SAW. Kerana salah seorang ulama yang bernama Abdul Aziz bin Abu Daud berkata, man aradal jannata fa'alaina bisalati tasabih. Sesiapa yang menghendaki syurga, maka hendaklah dia mengerjakan solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih yang kita buat, yang mengundungi 150 kali tasbih pada rakaat, satu rakaat, iaitu 2 rakaat.
Satu rakaat 75 tasbih, 2 rakaat 150, 4 rakaat 300 tasbih. Itu sebab berdoalah banyak-banyak, sebagaimana daripada Abdullah Ibn Mas'ud berkata, ma da'a abdun quttu bihadzil da'wati illa wusi'a alaihi fil ma'isyati. Tidaklah seorang hamba yang berdoa dengan satu doa melainkan akan diluaskan kehidupannya. Banyak doa-doa yang boleh kita minta kepada Allah, dan berdoa ini ada adabnya, iaitu jangan kita tidak berdoa tanpa meletakkan nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doa kita. Sebagaimana yang disebutkan, kullu du'ail mahjubun hatta yusalla ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad. Setiap doa itu terlindung daripada Allah sehingga dibacakan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarganya. Inna du'a mauqun fun baina samai wal ard. Sesungguhnya doa berhenti di antara langit dan bumi, tidak akan naik sedikit pun. Tergantung antara langit dan bumi. Sehinggalah engkau membaca selawat kepada Nabimu, kata Sayyidina Umar di dalam Sunan At-Tirmizi. Itu sebab bulan Sya'ban ini adalah bulan untuk kita membesarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menyebut nama sallallahu alaihi wasallam dengan perbanyakkan berdoa kepada Allah SWT, dengan kita bertawasul kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini tuan-tuan, kita akan datangkan satu qasidah yang menyebut tentang tawasul kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya minta bantuan juga daripada anak-anak kami yang telah pun kami latih dengan menyebutkan qasidah-qasidah yang mengandungi tawasul kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita menutup kuliah yang singkat ini dengan kerjasama Masjid Al-Mustaqim, Taman Nirwana yang telah memberi peluang kepada al-fakir ilallah. Saya yang fakir di sisi Allah SWT tidaklah mahu memanjangkan kuliah yang kita buat secara online ini di saat kita dalam keadaan PKP, iaitu dalam keadaan kita itu diperintahkan untuk tinggal di rumah. Tetapi ini merupakan satu usaha yang sangat-sangat baik daripada pihak Masjid Al-Mustaqim. Moga-moga akan menjadi contoh juga kepada masjid-masjid yang lain agar dihidupkan majlis ilmu untuk kita menyampaikan ilmu itu kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi pada bulan Sya'ban yang hampir kita kepada bulan Ramadan ini, untuk kita ingat semula jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang kita membaca jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Moga-moga Allah SWT membalas segala jasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tutup dengan qasidah sebagai penutup daripada kita punya kuliah pada malam ini. Duduk belakang sikit biar nampak belakang. Baik. Nampak semua? Belakangkan sikit. Belakangkan sikit. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Kullul كل القلوب إلى الحبيب تميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل
أما الدليل إذا ذكرت محمدا صلوا عليه صارت دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل. المدد 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 يا رسول الله. المدد المدد مدد يا حبيب الله. ربي واجعل مجتمعنا غاية حسن الختام. أكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام. المدد 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 يا رسول الله. المدد المدد مدد المدد يا حبيب الله. ربي إنا قد دعونا اعتنا ما قد رجونا. هب لنا في الدين عونا بالصلاة على محمد. المدد 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 يا رسول الله. المدد 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 يا حبيب الله. مدد 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 يا رسول الله. مدد 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 يا حبيب الله. سيدي صاحب الحضرة أكرمنا منك بنظرة. سيدي يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله. مدد 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 يا رسول الله. مدد 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 يا حبيب الله. سيدي أنت الحبيب بذكرك قلبي يطيب. سيدي حاشا يخيب من لاذ برسول الله. مدد 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 الله. مدد 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 يا رسول الله. مدد 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 يا حبيب الله. سيدي أنت المختار بمدحك تجلى الأقدار. سيدي جرنا من النار
بجاهك يا رسول الله مدد 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 يا رسول الله مدد 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 يا حبيب الله يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج ربنا تقبلنا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضله سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.